Assalamualaikum guys, welcome back. Kalau korang selalu follow update-update aku dekat YouTube dan juga dekat YouTube Community tab, mesti korang akan perasan aku rajin kongsi pandangan dan juga pendapat dari seorang cikgu yang bernama Muhammad Fadil Saleh. Nak sebut nombor berapa? 9. Kenapa sebut nombor 9? Masa awal aku kongsi tu, aku tak tahu yang berada ni seorang cikgu dan juga dalam masa yang sama seorang influencer. Aku kongsi pun sebab aku kagum dengan penulisan dan juga pandangan daripada brother ni. Dengar macam isteri baru penasihat saham tu, betul tak? Acah-acah tak kenal, konon manjah lah tu. Gurau je. Aku memang tak kenal Cikgu Muhammad Fadil Saleh waktu tu. Apapun, semalam cikgu influencer ni dapat surat daripada kementerian. Dekat dalam surat tu, cikgu ni boleh kita kata dengan tindakan disiplin lepas dikatakan lantang bersuara dekat media sosial dan juga silibus level mengarut daripada Kementerian Pendidikan. Dekat dalam posting cikgu ni, dia kata dia dapat surat amaran disebabkan beberapa isu yang dibangkitkan, iaitu pasal isu beg berat pergi sekolah, silibus shock sendiri sebab mak bapak sendiri pun tak faham apa yang ditanya, pasal jumlah murid yang ramai dekat dalam satu kelas, timing belajar subjek teras terutamanya matematik yang tak cukup, dan macam biasa pasal individu-individu politik kuat dekat dalam sistem pendidikan. Cikgu tu juga maklumkan yang sebelum ni dia pernah kena sound sebab katanya bercerita dekat saluran yang salah. Maksud dia sembang dekat social media dan bukan dekat kementerian. Cikgu tu balas, benda tu dia dah buat. Even dia cakap benda ni pun dia pernah cakap dengan berpuluh cikgu, depan berpuluh cikgu dan juga pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Daerah. Tapi lepas tu, apa pun tak jadi. Dan benda tu tak mengejutkan kita pun. Aku rasa ramai juga ataupun sebilangan daripada kita mesti pernah lalu. Bila kata kita bekerja, kita rasa ada masalah ataupun ada benda yang kita boleh baiki. Bila kata kita usulkan pada manager kita ataupun kita punya bos, kita punya ketua, kita akan dipelekehkan dan kita akan disuruh buat kerja sendiri, tak payah nak sibuk pasal kerja orang lain. Mungkin sebab nak ubah suai sistem yang ada tu melecehkan bagi sebahagian besar daripada mereka yang ada kuasa, jadinya diorang pilih untuk duduk diam-diam sambil tunggu masa untuk bersara. Apapun, bila ramai netizen yang duduk belakang cikgu ni dan juga mula kecam Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan Dr. Razzie Jidin ada share status dekat media sosial dan menyatakan hasrat dia untuk berjumpa dengan Cikgu Muhammad Fadil Saleh ni. Untuk benda ni, Cikgu Muhammad Fadil Saleh dia ada pesanan untuk menteri itu. Ramai wartawan dan rakan media cuba hubungi saya untuk temu bual. Maaf, saya masih pejabat awam. Saya tak boleh bersiaran dan mengeluarkan kenyataan pada pihak media tanpa kelulusan KPM. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razzie Jidin juga ada tag saya nak jumpa bincang isu yang saya sebut katanya. Baru semalam ni beliau respon, sedangkan saya berkali-kali tag beliau sebelum ni. Saya komen dekat post beliau. Saya komen di page KPM merujuk kepada beliau sejak bertahun lamanya. Tak pernah beliau respon walaupun sekali. Baru malam ni dia ada respon. Kenapa agaknya baru malam ni? Bukan masa saya dipanggil unit integriti tahun lepas. Bukan masa saya tag dan juga komen pada post beliau dan post KPM berkali-kali bertahun-tahun lamanya. Rasanya sebab kebangkitan rakyat. Rakyat marah sebab isu ni melibatkan anak-anak diorang juga. Orang marah sebab KPM nak buang kerja kerana kejujuran saya. Rakyat dah bangkit dan bagi signal merah malam ni. Agaknya selepas melihat kebangkitan rakyat yang terlalu kuat, baru YB terus respon pada saya. Apa pun alasannya, tak apalah. Saya bersangka baik, YB cuba memahami denyut nadi dan luahan akar umbi. InsyaAllah, one fine day, kita akan berjumpa. Tak payah nak cakap banyak. Aku sebagai bapa, aku sebagai parent yang menangis sebab aku ingatkan aku dah hilang sampai aku tak dapat jawab soalan budak darjah 1 waktu aku tolong Ian untuk siapkan kerja sekolah dia masa PKP dulu. Aku suarakan sokongan aku 100% pada Cikgu Fazli dan aku sokong perjuangan dia. Aku ada kenalan-kenalan yang bekerja dekat Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan, tapi aku tak kisah. Korang nak marah aku, korang marahlah. Aku memang risau dengan tahap pendidikan negara kita ni sebenarnya. Bukan apa, tak semua lah kan, tapi ada antara mereka yang bertanggungjawab untuk tentukan hala tuju pendidikan daerah pula negara, bukanlah daripada kalangan mereka yang sebenar-benarnya layak. Ada yang daripada pelantikan politik, ada yang daripada dinasti sendiri, ada yang memang langsung tak ada pengalaman. Pendek kata, mereka ni langsung tak sesuai untuk tentukan hala tuju anak-anak kita. Kau nak buat dekat kementerian lain, terpulang. Sebab tak ada benda yang lebih penting daripada masa depan anak kita. Jadinya, kalau ada kementerian yang kita sendiri kena jadi transparent dan juga berfungsi dengan baik, Kementerian Pendidikan lah jawapan dia. Korang nak berpolitik, korang nak habiskan masa untuk bersara, korang tak ada keinginan untuk tengok anak-anak bangsa sendiri harumkan nama negara dengan kupaian diorang, kau tak nak tengok anak bangsa kau sendiri berjaya dekat dalam semua bidang dan jadi terkenal dekat dalam dunia, dekat dalam bidang yang diorang ceburi, baik korang pergi cari kementerian ataupun jabatan lain
lain, korang duduk dekat sana diam-diam. Aku tahu ramai dekat kementerian dan juga pejabat pendidikan ni yang sebenarnya bagus-bagus dan juga berpotensi untuk ubah nasib negara. Tapi kalau kata ada sekelumit najis dekat situ, memang tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kata especially orang yang aku cakap tu, orang yang ada kuasa. Dua benda lagi aku nak cakap. Yang pertama, disebabkan isi pendidikan yang mengarut dan buatkan student dan juga cikgu hilang rasa seronok. Itu yang buatkan student lagi prefer untuk pilih jalan senang. Antaranya, berhenti sekolah, lepas tu kerja ataupun jadi influencer. Lagi teruk, ada antara diorang ni liar dekat luar sampaikan rosakkan nama sendiri, nama mak bapak dan juga orang sekeliling. Kedua, aku sentiasa percaya yang cikgu mampu untuk ubah nasib anak murid. Macam aku, Alhamdulillah, rezeki aku murah sebab aku dapat cikgu-cikgu yang sangat membantu dan juga sokong apa yang aku buat sampailah aku boleh berada dekat sini sekarang ni. Daripada budak yang tak nampak masa depan dan juga langsung tak ada keyakinan diri, cikgu-cikgu ni lah sebenarnya yang bantu aku untuk keluar daripada kepompong aku sendiri. Kepada Cikgu Fadli, kami Rakyat Malaysia berada di belakang cikgu. Kalau cikgu jatuh, kami akan dukung cikgu. Nak buka sumbangan untuk lawyer, bila kata simpanan cikgu habis nanti, beritahu je. Kami dekat sini, insyaAllah akan bantu selaya upaya. Dan akhir kata pepantun, waktu petang masuk berluka, ingin mencari burung puyuh, nasib murid kau biar, asal termolok sendiri penuh. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.